Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah geng, kita bersama lagi geng. Okey geng, aku nak bawa sekarang ni pasal Mak Jagon. Mak Jagon, Wan Ahmad Faisal. Wan Ahmad Faisal, WAF, WAF, Wan Ahmad Faisal. Dia kerap sangat dia buat keluarkan kenyataan. Dan last aku, sekarang ni aku, tajuk ni aku nak ambil dua je. Aku akan membawa video untuk penjelasan soalan yang ditanya soal saham LTAT yang dijual di dalam sidang parlimen, dan semalam 2 hari lepas dia ada keluarkan kenyataan gabungan PHBN adalah munafik. Jadi apabila orang yang tunggang agama, orang yang terpaksa menghafal hadis-hadis, terpaksa jadi orang kampung, terpaksa pakai kopiah, terpaksa duduk takbir. Sebab apa? Orang luar, orang daripada luar pergi duduk bertanding dekat kawasan kampung dan menjadi orang kampung secara tiba-tiba. Lepas tu, pergilah melawat apa sikit, lepas tu belah daripada Maceh, mari duduk di tempat rumah dia. Lepas tu, ada apa-apa sikit, gilah sana. Lepas tu patah balik. Lepas tu di samping dia pergi tu, dia duduk hafal hadis untuk dia nak jumpa dengan pentaksub-pentaksub dia. Sekali dia duduk nak takbir. Dia duk nak jual agama, dia duk nak berucap kononnya dia lah yang terpaling hebat. So, aku akan bawa sedutan sedikit sewaktu dia bersama dengan Khairi Jamaluddin di Keluar Sekejap. Jom kita dengar apa yang Mak Jagon ni cakap. Dan menang. Yeah. It was not easy actually because I was underdog. Tapi saya masuk dalam keadaan saya sebagai underdog. Saya tahu saya perlu humble. Saya perlu jadi orang kampung. Saya perlu belajar daripada orang yang lebih senior daripada saya. Saya mengikuti semua arahan yang dikeluarkan oleh kepimpinan PAS kawasan. Sebab jentera utama daripada PAS. Pakai kopiah, semayang kat masjid, jemaah tak tinggal. Ucapan semua takbir lah. Takbir, hadis apa, surah apa. Saya ikut saja apa yang... Dan tak kekok langsung? Tak kekok. Sebab itu... Kalau kita buat kot tanda-tanda akhir zaman. Kita boleh tengok. Aku buat pendek ni je. Kita boleh tengok. Tunggang agama. Konon duk nak tunjuk diri ni baik. Bersama. Duk sama level dengan walaupun pentaksub dekat Macang. Jadi, aku akan bawa lu untuk yang pertama soal LTAT. Jom sama-sama kita dengar apa yang dikatakan oleh Coach Syariman. Sahih dan jelas MP Macang pemikirannya kelas ketiga. Kenapa saya kata begitu? Jelas sangat bila mana MP Macang bercakap tentang LTAT dan nak petik daripada syariah dalam Keluar Sekejap. Jom kita dengar betul-betul. LTAT ni bukan khazanah, bukan MOF, dia bukan ambil duit kerajaan, dia bukan ambil duit Petronas, dia bukan ambil duit cukai umum sekalipun. Dia ambil duit pesara tentera. Pesara tentera tak duit dengan LTAT, dia minta LTAT jaga duit ni, invest duit ni, bagi pulangan yang terbaik kepada pesara tentera. Soal naratif jual aset ni benda yang kita kena uruskan lebih baik KJ. Ya, kita faham isu keresahan Bumiputera dan kita menjiwai proses itu ataupun isu itu KJ. Cuma jangan kita terlalu secetek memikirkan kalau jual aset maka semata-mata itu adalah automatik rugi. Sedangkan bila kita jual itu akan dapat pulangan dan pulangan itu boleh digunakan untuk melabur tempat lain. Tak boleh satu dimensi. Perikatan Nasional dan juga pejuang politik Melayu ni jangan satu dimensi sangat. Betul? Kerana kalau terlalu satu dimensi kita akan mempolitikkan setiap transaksi yang membabitkan bukan Bumiputera. Dan kalau itu yang berlaku, susah untuk kita majukan hal ini ataupun agenda yang sebenarnya hendak kita majukan. Nampak? Ini adalah satu idealism. Pemikiran yang tidak hanya macam MP Macang, tapi pemikiran yang dalam pelbagai perspektif, dalam pelbagai dimensi. Dan pada masa yang sama, kita jangan lupa, kerajaan perpaduan sentiasa memantau LTAT. Buktinya ketika kerajaan Pakatan Harapan dah menyelamatkan LTAT sejumlah berapa? 555 juta ringgit. Bagi memastikan pencarum tetap dapat pulangan yang baik dan kerajaan ambil alih projek AES itu. Jelas. Kerana itu MP Macang sebelum bercakap tolong dapatkan dulu maklumat, tolong dapatkan dulu
data yang betul, dapat fakta yang betul, sebab MP Macang yang perlu MP Macang kena lihat sekarang ni. Saya malu sebagai orang Melayu, syarikat yang menjaga kepentingan orang Melayu, majoriti Melayu, yang buat masalah orang Melayu, yang menguruskan Melayu, lepas tu nak jual pada orang Cina. Di mana maruah kita? MP Macang sebut, Nampak sangat. dan saya nak ulang balik, Bodoh saya ni. ulang, MP Macang tolong tengok dekat Gua Musang, tanah-tanah Melayu diuruskan oleh orang Melayu, tapi kenapa dijual, dipajak kepada orang Cina atas alasan projek Musang King. Ya. Tak ada ke orang Melayu yang boleh buat projek yang sama? Di mana maruah orang Melayu? Saya pulangkan balik kepada MP Macang. Boleh MP Macang? Alright. So tolonglah up sikit pemikiran tu dan terus ke kelas ketiga. Pergilah kelas yang pertama, macam pemikiran Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia yang ke-10. Boleh? Wallahualam. Move it. Assalamualaikum. Tak, babe. Tanah Musang King yang dekat Gua Musang di bawah MP Macang ni. Besar gila punya ni. Bagi 300,000 pokok yang ditanam. Takkan tak sedar kot. Takkan tak reti kot. Kita pun tak reti melabur. Tapi bila kita duduk dengar penjelasan, kita boleh faham. Kita boleh fikir. Apabila puak-puak ni duduk nak main politik sentiasa, nak main politik je sentiasa, nak menghentam kerajaan, nak berpolitik sahaja, sehingga ke sistem ke apa pentadbiran pun tak reti, tak tahu cara menguruskannya. Jadi macam MP Macang lah. Kan? Tu yang bagi cadangan cetak duit lah. So aku baru ni MP Macang ada keluarkan kenyataan PHBN gabungan munafik. Last kali aku akan bawa ucapan daripada Lokman Adam, dan sekarang ni aku akan bawa ucapan daripada Razak Rizwan. Jom sama-sama kita dengar dan kita fikir. Wan Faisal ni aku tak tahulah. Ramai orang duk kata dia ni ahli parlimen muda yang paling berprestasi dalam parlimen. Tapi kalau tara ni sajalah ahli parlimen yang paling berkualiti yang pembangkang ada, malanglah untuk kita punya sistem demokrasi semak imbang kita. Dia hanya mengulang skrip yang sama. Kerajaan perpaduan ini dah dibentuk hampir setahun dah. Dan cerita, plot, naratif yang membawa kepada pembentukan kerajaan perpaduan ini, semua orang dah tahu. Bersatu dan PAS juga mendapat titah nasihat daripada Yang di-Pertuan Agong untuk bentuk kerajaan perpaduan. Semua orang dah tahu. Aku nak cerita ulang balik pun aku dah malas dah. Tapi diungkit lagi. Aku boleh fahamlah kalau pimpinan yang sudah usang, yang dah tak relevan macam Hamzah, macam Muhyiddin, macam Hadi Awang mengulang-ulang skrip yang sama. Tapi Wan Faisal, generasi baru dalam pimpinan pembangkang, sepatutnya membawa idea yang segar. Paling tidak pun kritiklah kerajaan perpaduan punya polisi. Kan kalau tak mampu nak bawa idea alternatif yang lebih baik, kritik polisi kami. Tapi ini masih lagi mengulang-ulang cerita lama yang semua orang dah tahu, tapi dia nak pusing dan buat fitnah. Jadi aku nasihatkan pada Wan Faisal, jadilah satu benchmark yang baik kepada pembangkang. Kamu itu dikenali sebagai Mak Jagan, sebab kamu itu adalah orang yang intelektual, membaca buku bertimbun-timbun, tapi tiba-tiba masuk politik menjadi sama bodoh dengan dinosaur-dinosaur politik yang lain. Betul. Dia jadi, Come on bro, you can do better. dia macam dia jadi macam bodoh tu tau. Dia terus dia macam Jagon ni, dia menunjukkan kebodohan diri dia. Setiap di dalam parlimen pun hampa boleh tengok setiap sailang dia, setiap dia punya celahan-celahan dia. Lepas tu dia duk tengok buku buku peraturan mesyuarat tu, duk tengok, duk cari, tak jumpa. Lepas tu senyap duduk diam. Kebodohan demi kebodohan dia ditunjukkan oleh diri dia sendiri. Aku tak faham lah dengan Mak Jagon ni. Macam manalah puak-puak PAS ni boleh meraihkan, mengangkat Mak Jagon ni sebagai ketua pemuda armada. Aduh, pelik lah puak-puak ni. Macam mana level ni ke? Aduh, duk baca buku lah, ulat buku lah, apalah. Tapi bila level berbahas, aduh, macam otak pun hilang, babe. Okey, untuk video yang terakhir, video ni pendek je. Kita dengar apa yang diperkatakan oleh Lokman Adam berkaitan kenyataan gabungan kerjasama PHBN adalah gabungan munafik. Jom kita dengar apa yang diperkatakan oleh Lokman Adam.
Hari ini saudara, saya nak mengulas kenyataan yang dikeluarkan oleh Wan Ahmad Faisal. Wan Ahmad Jagon. Wan Ahmad Faisal ni saudara ketua Armada. Lebih sesuai dengan nama timangan Armanja. Wan Ahmad Faisal mengatakan bahawa kerjasama di antara BN dan PH ialah satu kerjasama munafik. Kerana kononnya kerjasama antara BN dengan PH ini adalah kerjasama antara anak murid dengan anak dengan cikgu. Saya pun hairan kenapa kalau pun betul lah kerjasama antara anak murid dengan cikgu ni, saya tak faham kenapa dia nak kata ianya munafik. Saya nak beritahu dengan Mak Jagon yang baru sehari dua masuk politik ni, di dalam peristiwa pemecatan Anwar tahun 1998, pada tanggal 2 September 1998 di kediaman rasmi Timbalan Perdana Menteri ketika itu, hanya seorang je menteri yang hadir untuk menyatakan sokongan dia kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Zahid Hamidi. Dan orang ini tidak lain tidak bukan ialah Muhyiddin Yassin. Ini ramai orang tak tahu ni. Sebenarnya Muhyiddin tu ialah orang Anwar Ibrahim. Orang yang paling rapat dengan Anwar Ibrahim, antara menteri kabinet yang dipercayai oleh Anwar Ibrahim. Dan dia tak takut untuk datang menyatakan sokongan padu dia kepada Anwar, walaupun Anwar ketika itu berperang dengan Tun Dr. Mahathir Perdana Menteri yang semua orang tahu paling diktator dan paling berkuasa, yang dikenali sebagai Maha Zalim dan dikenali sebagai Maha Fir'aun. Ini Mak Jagon dia tak tahu sebab dia baru masuk politik. Baru sehari dua dalam politik. Dan dia kata kerjasama ni munafik. Jadi kalaulah ketika pada November 2022, ketika rakyat memutuskan tidak bagi peluang untuk mana-mana parti politik membentuk kerajaan secara bersendirian, sehingga menyebabkan ke bawah duli tuanku terpaksa mencadangkan supaya Perikatan Nasional bekerjasama dengan Pakatan Harapan. Kalaulah pada hari tersebut Muhyiddin tidak dikurniakan kebodohan, kalaulah tiba-tiba pada hari tersebut Allah Ta'ala kurniakan kebijaksanaan kepada Muhyiddin, daripada engkau jadi kluster mahkamah, lebih baiklah kau ambil jawatan Timbalan Perdana Menteri. Lagipun parti kau cuma dapat nombor 2 kursi terbanyak, nombor 1 kursi terbanyak dapat Pakatan Harapan. Parti Anwar Ibrahim 82 kursi, parti kamu cuma dapat 73 je ketika itu. Kalau ketika itu nak tanyalah dengan Mak Jagon ni, kalau ketika itu Muhyiddin dia fikir tentang Islam, dia fikir tentang orang Melayu, katalah ketika itu dia fikir tak apalah aku dapat Timbalan Perdana Menteri pun tak apa, janji ini kerajaan ada lebih 2/3 orang Melayu Islam di dalam kerajaan tersebut. 74 orang, mula-mula 73, menang di Padang Serai 74, campur dengan 29 orang Islam ahli parlimen dalam Pakatan Harapan, maknanya ada 103 orang Islam, hanya 53 bukan Islam. Kalau ketika itu tiba-tiba Muhyiddin diberikan kebijaksanaan untuk memikir Islam dulu, memikir tentang Melayu dulu, berbanding dengan dia punya nafsu serakah dia nak menjadi Perdana Menteri. Saya nak tanya dengan Mak Jagon, adakah dia akan kata kerjasama antara Perikatan Nasional dengan Pakatan Harapan adalah kerjasama munafik? Sebab Muhyiddin ini bukan setakat anak murid, dia anak didik Anwar. Ketua Pemuda, dia Esko. Anwar Timbalan Perdana Menteri, dia pernah menjadi menteri, dia pun pernah menjadi menteri besar. Jadi cakap tu biarlah pakai otak sikit, jangan ikut
cakap sesuka hati mengikut kepala lutut dia. Bahaya Mak Jagon ni. Kalau jumpa dia jangan terlanggar lutut dia. Okey. Kalau hampa tengok daripada awal tadi video dia macam dia dengan KJ. Jujur dia cakap. Jujur apa yang ku perhatikan. Dia bercakap bukan menggunakan otak. Dia bercakap macam menggunakan kepala lutut. Sebab hang sebagai ahli parlimen, hang sebagai ahli parlimen mewakili parti PAS. Hang bertanding menggunakan logo PAS. PAS ni kita terkenal parti ajaran PAS. Faham tak? Parti yang dibawa oleh parti Islam jenis parti PAS. Apabila hang bertanding tiket PAS, hang nak kena hafal surah, hang kena hafal hadis, hang kena pakai kepiah, hang kena pergi sembahyang jemaah. Lepas tu jiwa hang nak kena ubah menjadi jiwa orang kampung kan. Jadi nampak sangat ini semua fake. Ini semua sementara, ini semua fake. Faham tak? Hang hanya kira macam di pentas politik, barulah apa yang hang hafal itu, barulah hang bercakap. Apabila hang dah tak ada dekat atas pentas politik, hang balik rumah tu semua hang tinggal. Nampak sangat ini semua lakonan. Dan otak dan juga pemikiran hang pun masih lagi, aku rasa mungkin level aku kan level budak-budak bawah aku pun tak tahulah. Sebab dia boleh keluarkan kenyataan mula-mula waktu musim PKP, cetak wang banyak-banyak. Minta bank negara Malaysia cetak wang bagi kepada rakyat. Apa kebodohan lah kan. Dan dia pun mungkin baru first time duduk di dalam dunia politik selepas PRU 14 kan. Lepas tu dia tak tahu kesan-kesan akibat cetak wang ni. Apabila kerajaan tersebut cetak wang dan bagi kepada rakyat dia, apa kesan-kesan dia yang berlaku? Kalau tak silap aku dekat negara Zimbabwe. Kenapa Zimbabwe boleh jatuh teruk? Kesan dia apa? Kan nak pergi beli telur, apa kena bawa duit 1 kereta seorang. Itu adalah salah satu kesan disebabkan print duit. Lainlah kalau kita ni US dollar punya mata wang. US dollar setiap tahun print duit dia sendiri. Musim PKP, musim lockdown, berapa trilion dia print duit untuk nak bagi dekat rakyat dah saja. Untuk semua penjawat awam dia apa semua. Trilion. Yalah dia US dollar je tapi apa? US dollar. Ini kita ringgit. Itu adalah salah satu pemikiran dia hak yang terlalu kebudak-budakan. Dia menggunakan kepala lutut. Dan apabila dia kata kerjasama PH dan BN ni adalah munafik. Dan dia pun sekarang ni Perikatan Nasional mengharapkan sokongan daripada Barisan Nasional. Kan? Dan apabila yang dia kata dekat BN tu, contoh macam kita kita main BN. Dia duk kata BN munafik, sedangkan dia pun menunggu sokongan daripada BN untuk BN bersama dengan dia. Dan BN tu dia dah kata munafik. Kan? Lepas tu dia nak dengan orang munafik. Jadi itulah. Dan sekarang ni UMNO pun setakat apa yang aku nampak, apa yang aku perhatikan, UMNO pun dia dah belajar banyak dah daripada Perikatan Nasional. Dia dah belajar banyak daripada PAS. Terutama daripada Bersatu Sebab Zahid Hamidi yang melalui semua tu untuk mempertahankan parti UMNO. Zahid Hamidi dia tahu apa agenda-agenda yang daripada Parti Bersatu dan juga Perikatan Nasional. Macam mana, sebab apa PAS sehingga kan PAS boleh memilih Parti Bersatu daripada Parti UMNO. Sedangkan Parti Bersatu baru wujud dia. Parti UMNO hadiah wang, dia dah skandal, dia dah berapa lama dah skandal sehingga pecah keluar daripada Pakatan Rakyat semata-mata untuk dia nak bersama dengan UMNO. Dan bayangkan macam mana UMNO boleh bagi 90 juta ringgit kepada PAS. Kan? Dan PAS tak mengaku. SPRM pun keluarkan ada akaun putih. Akaun putih ni maksud dia masuk duit ni bukan melalui akaun parti. Dia buat masuk duit melalui akaun budak-budak dia. Jadi supaya tak nampak duit tu. Permainan ni orang rasuah pun walaupun serban atas kepala semayang 5 waktu buat benda baik pun kalau dia dah pernah rasa nikmat duit tu senang, semua boleh hatong lah nak buat masuk duit cash kan, nak buat masuk ikut bank kan, nak buat masuk ikut apa kan, semua senang. Kalau dah hadiah wang dia tak bayar lah 1.4 juta kepada Claire Brown.
And Clay Brown mendedahkan tu PAS, kalau tak silap aku, PAS saman Clay Brown, kan? Dan bukan menggunakan mahkamah Malaysia, menggunakan mahkamah Australia, dan pergi settle dekat Australia, settle di luar mahkamah. Iswadi Moni dia ada interview Clay Brown, kan? Daripada Sarawak Report, kan? Dari Sarawak Report dah dedahkan, ready, bersedia kalau PAS hadiah wang nak saman Clay Brown. Dan juga bayar 1.4 juta tu pun bukan pakai duit PAS, bukan pakai nombor akaun daripada akaun PAS. Jadilah kan, fikir lagi taruh mana. Okey, contoh macam kita ambil daripada bank ni lah, daripada bank Islam lah, bank Islam dengan kita ambil bank Islam lah. Taruh mana waktu Anwar Ibrahim menjadi Menteri Kewangan, Anwar Ibrahim wujudkan bank Islam, taruh mana hadiah wang. Keratan berita hadiah wang pun sampai hari ni ada lagi. Hadiah wang menghantam Anwar Ibrahim waktu Anwar Ibrahim menubuhkan macam bank Islam. Anwar Ibrahim menubuhkan bank Islam, hadiah wang kritik kau-kaunya. Dalam sampai hari ni parti PAS menggunakan akaun bank Islam. Awak tak ada jasa Anwar Ibrahim dekat pengurusan kewangan duit parti PAS ke? Kan? Kalau tak, mungkin PAS akan guna Maybank, PAS akan guna bank-bank hak yang Yahudi, bank-bank mungkin BSN, kan? Mungkin guna CIMB Bank ke, apakah hak yang KP-KP punya ni. Hong Leong ke, Hong Kong ke. Jadi itulah, kan? Jangan menggunakan otak kepala lutut. Janganlah. Hampa ni aku mengharapkan pengundi-pengundi semua, rakyat-rakyat semua dapat menilai ni mak jargon ni, level otak dia ni tahu mana. Dan seperti mana Lokman Adan ni cakap, budak Anwar Ibrahim, rupa-rupanya Muhyiddin Yassin pun budak Anwar Ibrahim. Jadi sebab macam Muhyiddin Yassin ni dia macam bermula daripada adun, baru dia jadi ahli parlimen dan dia dapat menjadi Menteri Besar Johor. Dia bermula dengan menjadi daripada adun naik jadi Menteri Besar. Yang Anwar Ibrahim ni PAM, naik menjadi ahli parlimen, PAM terus jadi menteri. Mana lagi hebat. Jadi jasa Anwar Ibrahim terhadap Malaysia ni cukup banyaknya. Kan? Bandingkan jasa Muhyiddin Yassin. Muhyiddin Yassin mungkinlah dia ada jasa dekat Johor, hanya orang kira depa duk atas hanya tanah kubur aja. Hak yang Muhyiddin Yassin tak jual, hak lain semua dia jual. Tanah itu bab tanah. Kan? Yang Anwar Ibrahim naik menjadi ahli parlimen, PAM diangkat menjadi menteri, PAM terus ada jasa. Satu persatu dia buat. Dan jasa dia bukan hanya semata-mata satu negeri, satu Malaysia. Jadi jangan pro bono, ambil tahu setiap latar belakang setiap seseorang ahli parlimen bakal Perdana Menteri anda. Okey, terima kasih banyak. Boleh subscribe, like, komen dan share. Hantar kat mak ampak tuan. Assalamualaikum.